الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hasyada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala peluang untuk kita bersama pada hari ini pada halaman yang ke-73. Kita masih lagi berada pada surah Ali Imran, surah yang ketiga di dalam Al-Quran yang memberi panduan bagaimana kita memastikan, menguatkan prinsip al-haq dalam kehidupan kita seharian seperti mana yang ditunjukkan oleh keluarga Imran. Itulah nama bagi surah ini. Dan alhamdulillah kita bersama pada hari ini dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ya, Ustaz ya. Terus bersemangat dengan surah Ali Imran kita. Insya-Allah. Ya, pasti. Ini di fasa hujung kita ya, di mana sebenarnya bila bercakap tentang surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran digelar sebagai Az-Zahrawain ya, dua keindahan, dua hiasan yang indah. Dan apabila kita sama-sama ya melengkapkan diri dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini, insya-Allah sebenarnya kita ini sedang menghias diri kita dengan panduan-panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, apa kata, kongsikan di Facebook masing-masing ya, ataupun maklumkan kalau melihat ataupun menonton di YouTube boleh di-share, dikongsikan. Dan bagi yang menonton di depan kaca TV, kami mengucapkan ribuan terima kasih program ini yang dibawakan oleh Mufas untuk sama-sama kita mendalami lebih lagi. Dan pada hari ini kita bersama dengan surah pada halaman yang ke-73 ya. Jadi mari kita sama-sama dahulu kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita sama-sama mengingatkan pada diri kita tentang panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Ustaznya jalan yang lurus. Dan dalam tafsir yang dibaca ini, apabila dinyatakan bila ada seseorang bertanya Ustaz ya, nak memahami tentang konsep hidayah, dan ada satu lagi istilah di dalam Al-Quran namanya taufiq ya. Bila hidayah ini, katakan seseorang itu pergi ke Kuala Lumpur Ustaz ya, bila dia kata dia nak pergi ke KLCC ataupun ke TV Al-Hijrah, bila dia datang daripada, katakan daripada TBS, daripada stesen ya, dan dia kata macam mana nak pergi. Jadi kalau dia mungkin, ataupun kalau dia tak naik bas pun, mungkin dia naik kereta, kita beritahulah okey, ikut jalan ini, pergi ke kanan, pergi seterusnya, jampak jalan Tun Razak, itu kanan kiri. Itu namanya hidayah ya. Kita memberikan pencerahan, idea macam mana untuk sampai ke TV Al-Hijrah ataupun ke Masjid Negara. Tetapi kalau katakan kita dah cakap tetapi nampak gayanya macam dia tak faham Ustaz. Bila dia tak faham, jadi apakah yang boleh kita buat? Kita tak apalah encik ya, dia mungkin tak ada kenderaan ataupun dia naik kenderaan, okey ikut saya daripada belakang.
yang itu dinamakan sebagai taufik, ya. Jadi bila kita mohon hidayah daripada Allah ini, ia adalah perkara yang penting, ya. Kalau kita perlu ataupun kita ini boleh mengikut pada peta yang ditunjukkan, ya. Dalam Quran ini ada banyak panduan, tapi lebih daripada situ, bukan sekadar Allah beri hidayah, kita mohon hidayah. Bila kita mohon, lebih daripada itu Allah memberi pada kita taufik, dan taufik itulah yang membezakan ada orang dapat hidayah dan ada orang yang dapat taufik. Bila dapat taufik itulah tuan-tuan yang berada di rumah dapat baca Quran, Ustaz. Hidayah dah dapat dah, saya kena baca Quran, ya, saya kena susun masa untuk baca Quran. Tapi bila dapat taufik, memang duduk sejam baca Al-Quran, ulang lagi solat. Ada ramai dah belajar dekat sekolah dapat hidayah, tetapi bila dapat taufik, dia dapat menunaikan solat pada waktunya. Jadi itu yang kita minta daripada Allah SWT, ya, jalan yang lurus. Dan mari sama-sama pada hari ini kita melihat kepada halaman 73, bagaimana Allah memimpin kita dengan hidayah, dan kita mohon pada Allah dengan kita membaca Al-Quran ini kita juga dikurniakan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan melihat pada sinopsis pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-174 hingga 175, kita akan melihat kepada balasan bagi orang yang berjuang dan ancaman, ya, menakut-nakutkan, ya. Maksudnya syaitan ini dia memberi ancaman dengan menakut-nakutkan kepada orang yang ingin berjuang, yang kita harap kita dijauhkan. Itu pada ayat 174 hingga ayat 175. Kemudian pada ayat 176 hingga 180, Allah hilangkan kesedihan dari hati Rasulullah, kerana ini selepas perang Uhud, Ustaz, ya. Setelah perang Uhud, bantahan terhadap kaum kafir dan orang yang kedekut yang membezakan antara yang buruk dengan yang baik, ya. Jadi ini adalah perkara yang kita akan lihat pada ayat 176 hingga ayat 180. Jadi mari sama-sama kita membaca bersama ayat 174 hingga ayat yang ke-178, ya. Kali ini kita akan melihat macam mana Allah memberi peringatan dan bagaimana bantahan terhadap orang-orang yang kufur, yang tidak mahu berjuang melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jom Ustaz, kita baca. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Taala dapat dipilih pada ketika ini untuk sama-sama kita murajaah, kita membaca, kita cuba untuk memahami isi kandungan mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kehidupan kita selepas ini menjadi lebih baik dan lebih baik daripada semalam, dan kita menyambut tahun hijrah pada kali ini. Mudah-mudahan 1442 ini amalan kita bertambah dan amalan kita lebih baik daripada amalan-amalan yang lalu. Dan bagaimana nak menambahkan amalan lebih baik daripada yang lalu, sudah pastilah dengan ilmu pengetahuan. Bertambahnya ilmu akan bertambah iman kita. Dengan bertambah iman kita, kuat iman kita, pasti akan dibuktikan dengan amal salih. Baik, kita seterusnya kita nak membaca ayat yang ke-174 hingga 178. Terlebih dahulu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا
الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 174 hingga ayat 178 yang kita baca sebentar tadi, tuan-tuan, misalnya, terima kasih. Ini adalah sambungan kepada perbincangan kita sebelum ini pada halaman yang ke-72. Apabila diingatkan ada orang menakut-nakutkan ya tentang ada manusia qad jama'u lakum fahsyauhum, maka takutlah ya. Apa yang berlaku pada orang yang beriman adalah fazadahum imana ya, mereka bertambah iman ustaznya. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik wakil. Jadi ini yang berlaku pada ayat 173 dan sambungan pada hari ini fanqalabu, maka mereka kembali dengan nikmat dan kurniaan. Maksudnya apa? Mereka berjuang betul-betul dan akhirnya berjaya dan mereka dapat kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditempa sesuatu bencana dan mereka mengikuti keredaan Allah. Allah mempunyai kurniaan yang besar. Jadi ini adalah istilah yang ada di sini ni, wallahu dzu fadlin azim ya, iaitu Allah menyatakan mereka ini mendapat kurniaan yang besar kerana wattaba'u ridwanallah. Istilah yang ada di sini apa? Iaitu mereka mengikut keredaan Allah ni betul-betul. Ya, betul-betul secara dekat ustaz ya. Dia kalau ati'u itu dia dekat, ikut tapi mungkin secara jauh. Tapi kalau wattaba'u ini ikut dekat-dekat untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesannya adalah wallahu dzu fadlin azim. Fadl dan ajar, kalau di hujung nanti pada ayat 179 kita akan jumpa ajar. Tapi sekarang ini kita jumpa fadlin azim. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah, kalau ajar itu kalau kita kerja saat dapat gaji itu namanya ajar. Betul. Ya, kalau katakan kita sewa kereta ajar kan, ujrah. Tetapi kalau fadal maksudnya ini sebagai bonus. Ada orang kerja dia dapat gaji tapi dapat bonus itu digelar sebagai fadal. Ya, kurniaan daripada Allah yang amat besar. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah orang yang kuat imannya dan mereka berjuang ini walaupun ada masalah mereka tetap berjuang. Ya, ini yang diingatkan pada ayat 174. Dan kemudian Allah mengingatkan pada ayat 175, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan dengan teman-teman setianya. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi sekarang Allah menceritakan pula kepada syaitan. Allah ceritakan pasal syaitan ni pasal dia menggoda kepada orang-orang yang tidak mahu berperang, ya, ataupun yang nak patah balik ni, yang patah balik ataupun yang dalam tentera Islam itu ada daripada Bani Harithah dan juga Bani Salamah ini, mereka ni sentiasa bergaduh-gaduh. Ini yang kita dah bincang sebelum ni lah ya. Maksudnya bergaduh-gaduh tafshala ya, mereka lemah hati. Jadi inilah kumpulan yang pergi juga terus berperang tapi bila balik tu dia membawang ustaz. Ya, dia cakap ini sepatutnya kalau kita tak pergi ni apa sebagainya. Maka apa yang berlaku sebenarnya, mereka itu dihasut oleh syaitan ya, ataupun mereka ini innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan. Allah gelarkan mereka ini yang menakut-nakutkan kepada aulia'ah ini sebagai syaitan. Jadi syaitan ini boleh muncul dalam dua, sama ada dalam jin ataupun dalam manusia. Dan dalam hal ini Allah menggunakan perkataan yukhawwafu aulia'ah, ya, menakutkan kepada para pengikutnya. Jadi ceritanya apa? Maksudnya kalau seseorang itu digoda oleh syaitan dan dia takut dan dia membawang tadi tu, sebenarnya dia aulia syaitan.
Ya, tetapi kalau katakan digola oleh syaitan, ada orang takutkan dia kata tak apa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Maksudnya cukuplah Allah, itu maksudnya dia tidak menjadi aulia kepada syaitan, tidak menjadi kawan rapat kepada syaitan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, ya, iaitu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang yang beriman. Jadi ini peringatan yang penting untuk kita beri perhatian. Kalau kita beriman, ya, jangan kita ganggu kepada perkara kebaikan, ya, dan jangan mudah terpengaruh, Ustaz, ya, terpengaruh kepada godaan ataupun syaitan. Ini juga ganggu orang, ya, buat baik dia juga ganggu, dan dalam hal ini kalau perang pun kalau boleh dia nak mengganggu. Ini yang diingatkan pada ayat 175. Dan kemudian pada ayat 176 Allah menyampaikan lagi sebagai pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat 176. Saya nak minta Ustaz kalau boleh Ustaz ulang ayat 176, Ustaz, kerana ini sebagai panduan juga untuk kita di atas muka bumi ini, ya, yang berada pada waktu ini, agar dapat ambil pelajaran daripada Uhud. Sila Ustaz. Baik, kita terus pasakkan satu ayat lagi untuk di sematkan dalam diri kita menjadi pengajaran kita. 176 Ustaz. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله. Surah Al-Azim, terima kasih Ustaz, yang mengingatkan kepada kita wala yahzunka, dan janganlah engkau wahai Muhammad dan juga kepada kita yang ingin ikut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirisaukan ataupun rasa sedih, ya, yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, yang mereka yang bersegera kepada kekufuran. Ideanya apa? Ideanya kalau kita sebelum ini ayat 133 Ustaz dalam surah Al-Imran ini Allah cakap wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita ini orang beriman mestilah segera kepada keampunan dan juga balasan syurga daripada Allah SWT. Tetapi ada satu lagi kumpulan namanya adalah yusari'una fil kufr. Dia bab kufur ni dia segera. Jadi maksudnya bagi orang nak buat baik, dia kalau lambat Ustaz, ya, maksudnya terhegeh-hegeh ini sebenarnya kena cepat sikit, ya, bergerak bersegera, bersemangat. Pasal apa? Pasal orang yang kufur pun pada zaman Nabi ini, pada perang Uhud ini, mereka bersemangat. Mereka bersegera, malah kalau kita tengok pada sejarahnya mereka membawa isteri dan anak mereka ke Uhud. Pasal apa? Kali ini bukan main-main. Kalau mereka kata dia boleh, dia Ustaz ni berperang itu, musyrik itu berperang, kemudian dia kata tak buat elok-elok pun tak apa, anak isteri ada kat rumah. Kali ini dia lebih kurang macam okey, bawa isteri, bawa anak. Pasal apa? Kalau kamu buat tak betul, maksudnya silaplah kamu, habis segala-galanya. Jadi di sini sebagai satu kesungguhan bersegeranya orang-orang kufur ini, maka bila perkara ini berlaku, Nabi diingatkan jangan bersedih, ya, jangan bimbang. Sesungguhnya mereka sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuridullahu alla, ya, yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Sebenarnya Allah tidak akan memberi sedikit pun bahagian kepada mereka di akhirat nanti. Jadi Allah nak menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kali ini kalah Ustaz, ya. Ini kita dah tahu dah kalah pada umat Islam round 2, ya. Dan mereka menang. Tetapi ia tidak memberi kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin memberi kesan pada Nabi. Nabi patah giginya, terluka sedikit, sahabat 70 orang terbunuh. Tetapi bagi Allah tidak terkesan sedikit pun, dan Allah nak menyatakan sebenarnya Allah tidak ataupun tidak akan memberi satu bahagian pun pada orang-orang yang menang ini di akhirat. Walahum
azabun azim, malah sebenarnya mendapat siksaan yang amat-amat sengsara. Jadi ini memujuk Nabi, memujuk pada kita tuan-tuan. Dalam hidup kita ni kadang-kadang kita ni dah berusaha bersungguh-sungguh kan, tetapi kita mungkin tak berjaya, mungkin kita tak gagal, ataupun ahli keluarga kita tidak seperti mana yang kita perjuangkan. It's okay. Kan, maksudnya apa? Maksudnya Allah kata jangan sedih. Pasal apa? Selagi kita berada atas iman, Allah kata pada ayat 174 tadi, ada fadlin azim, ya. Tapi kalau atas dasar kufur, azabun azim. Pada ayat yang ke-177, kalau orang-orang munafik itu dia menukar iman dengan kekufuran mereka, pun sama juga, tidak terkesan pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walahum azabun alim. Kalau kita banding ustaz ni 176 177, hujung 176 itu azim. 177 itu alim. Apa bezanya? Azim ni besar, alim ni yang pedih betul, ya. Terutama bagi orang-orang munafik, Allah bagikan azabun alim ini terutama di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana mereka menangguk di air keruh. Ya, dia mengambil kesempatan ada udang di sebalik mi, ya, ada udang di sebalik iman yang mereka anuti ataupun jadikan. Jadi pada ayat 178 itu sekali lagi di hujung itu ada walahum adzabum muhin, ya. Ini pada siapa? Pada orang kafir. Ya, jangan kamu sangka orang kafir kalau diberi peluang, saya ni menang ni, ya. Dalam hidup kita ni dia rasa macam bisnes jadi, belajar dapat 4 flat, kita rasa macam dia ni tak sembahyang tapi berjaya, kan? Tapi sebenarnya Allah cakap apa? Sebenarnya Allah bagi innama numli lahum liyazdadu ithma. Ya, Allah tangguhkan bagi mereka untuk mereka tambah dosa mereka. Masya-Allah. Untuk tambah dosa. Bila bincang ayat ini ustaz ni kita tengok bukankah Allah ni penyayang kan? Tapi sebenarnya di sini ada panduan sebenarnya. Kalau seseorang itu buat dosa, tragedi bala yang lebih besar daripada dosa ialah apa ustaz? Bila dia lepas itu kena buat, dia akan mudah untuk buat dosa lagi. Itu sebabnya bagi kita sebagai umat Islam, ya, yang beriman, kita kalau buat dosa itu cepat-cepat kena istighfar. Pasal kalau kita buat dosa, contohnya lah, kita membawang, lepas tu apa jadi? Dia menyebabkan lepas tu nak baca Quran, nak ikut Quran time susah. Jadi malas malas itu. Kesan dosa. Itu sebabnya kita kena istighfar, yakin bahawa itu dosa, saya mengaku ya Allah, maka insya-Allah kita tidak akan jadi seperti orang munafik itu, diberi azab yang hina. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan qalaba yang kita lihat. Perkataan pertama pada ayat 174, maksudnya berubah, berbolak-balik, dan ini disebut sebanyak 168 kali. Maka kalau kita tengok pada ayat 174 tadi, mereka kembali dengan nikmat dan kurniaan yang besar daripada Allah, ya. Mengapa istilah fanqalabu bi ni'matin minallah? Pasal di hujung ayat 173 itu waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pada waktu itu mereka dah gentar dah takut ketika perang. Ya, jadi up and down itu hatinya berbolak-balik. Rupanya berbolak-balik itu bila ingat kepada Allah sahaja, qalabu, ya, maka mereka kembali balik. Tadi rasa takut, amat-amat takut pada perang tersebut, tetapi akhirnya Allah memberi nikmah yang besar. Allah berikan fadl yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah perkataan kita pada hari ini. InsyaAllah kita sama-sama berehat sebentar, ustaz, ya. Kita sambung balik dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita masih lagi terus dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Misi kita nak mengqurankan ummah dan mengikhlaskan bangsa kita. Moga-moga tercapai dan kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang menyumbang ke arah itu. Kurang-kurangnya kita membuka pintu kebaikan kepada masyarakat. Inilah solusi kita, inilah penyelesaian kepada kita kembali kepada Al-Quran yang merupakan manual dalam kehidupan kita. Baik, kita nak ajak sahabat-sahabat semua untuk bertemu kita join sama-sama platform yang telah kita sediakan. Kita ada akaun Facebook, kita ada YouTube, Facebook Sahabah Al-Quran, my #Quran Time.
Yang kedua, Facebook My Quran Time. Dan YouTube My Quran Time Official, My Quran Time Official. Seterusnya kita ada Instagram My Quran Time Official. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, kita seperti biasa kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita nak membicarakan satu huruf yang terletak di bahagian hujung lidah. Nak beritahu huruf yang berada di hujung lidah ni begitu banyak. Hujung lidah ni cabangnya macam-macam. Ada belakang gigi bawah, ada belakang gigi atas, ada bawah gigi atas. Jadi kita belajar satu-satu. Hari ini makhraj lidah ataupun al-lisan, iaitu hujung lidah bertentangan dengan hujung dua gigi kacik tengah atas. Macam mana? Mudah ni macam inilah. Hujung lidah diletakkan di bawah gigi atas. Ataupun nak mudah lagi, hujung gigi hadapan diletakkan di atas hujung lidah. Okey? Nampak tu Keluarlah daripada ni huruf dal. Ada 3 huruf. Kita ambil contoh yang kedua, itu huruf dal. Pada ayat yang kita baca 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Hujung gigi kita diletakkan di atas hujung lidah. Maksudnya hujung lidah mesti dikeluarkan sedikit. Kalau tak keluar lidah, automatik dia bertukar huruf zal, dia akan jadi zai. Ramai yang baca dalam surah Al-Fatihah umpamanya, siratal ladzina, hujung lidah itu, hujung gigi di atas hujung lidah. Okey, tu huruf apa? Huruf zal. Huruf zal. Dan jangan bila sebut keluar lidah ni jangan keluar banyak sangat. Ada yang sampai separuh keluar lidah. Innama za, sampai macam tu. Za, zi, zu, tak perlulah. Hanya sedikit saja hujung gigi di atas hujung lidah. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Huruf zal. Masya-Allah, itu sambungan Ustaz ya, berkaitan dengan huruf zal, cara membacanya. Dia bukan zaid Ustaz ya. Kalau zaid tu macam zai. Ya, betul. Hampir kepada zai. Jadi itu panduan untuk kita sama-sama membaiki terus menerus makhraj. Dan bila cakap tentang makhraj ni Ustaz ya, dulu yang saya pernah kongsi sebelum ni, nak belajar menghafaz Quran ya dengan Pak Arab. Dan Pak Arab suruh baca Fatihah kan. Fatihah dia baca dia kata cuba kan. Rupanya tak lepas nak hafaz Quran, suruh baiki makhraj dahulu. Kan. So keutamaannya dia penting kerana apa? Bagi adik-adik yang mungkin mengikuti My Quran Time ini yang ditahfiz kan. Kadang-kadang mungkin dia dah baca tu dengan makhraj yang mungkin tersilap ke ataupun tajwid tersilap. Lepas tu hafazan itu dah lekat ya. Nak buat balik semula tu nak ubah susah ya. Betul. Jadi itu penting untuk kita sama-sama membaiki makhraj. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya, terus kita baiki kerana kadang-kadang mungkin dulu dah okey Ustaz, tapi bila gigi dah tak ada tu dia lain pula, jadi sin jadi keluar thin pula dia kat situ kan. Jadi perubahan-perubahan itu bila ada cikgu itulah terutamanya ya, dia boleh dengar dan dia tahu nampak okey ini perlu dibaiki. Baik. Kita menyambung kembali. Kalau tadi kita sampai ayat 178, kita akan menyambung ayat 179 hingga ayat ke 180 ya. Kita nak melihat kepada apakah lagi peringatan daripada Allah. Ini adalah analisis kepada lepas perang Uhud, agar bila kalah macam mana umat Islam mensikapinya ya, agar terus bangkit. Dan selepas perang Uhud Ustaz ya, beberapa perang selepas itu umat Islam berjaya kerana belajar daripada ayat-ayat ini. Jom sama-sama kita baca. Mari sama-sama kita belajar panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menang dalam perjuangan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله
رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, terima kasih diucapkan Ustaz pada ayat 179 hingga ayat 180 ya, agak panjang ya, sekitar setengah muka surat itu Allah memberi pujukan lagi kepada tentera beriman ya yang kalah pada round kedua ini, 70 orang meninggal. Maka nallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi ya, iaitu Allah tidak akan membiarkan orang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini. Maksudnya apa? Satu orang beriman pada waktu itu di Madinah itu bercampur dengan orang-orang munafik ya yang berada dalam perang itu. Jadi ada yang balik, ada yang bergaduh ya, dan peristiwa ini bukanlah peristiwa yang pelik, ia juga berada pada zaman ini Ustaz. Maksudnya sesama orang Islam tu dia boleh pula dia bergaduh sana sini kan, mula-mula dia sokong kemudian dia pancung daripada belakang. Perkara ini, senario ini berlaku dan lebih kritikal kerana ini nak pergi berperang. Ya, kerana nak pergi berperang, buat perangai ya. 300 balik, boleh bayanglah 1000, 300 balik itu 30% Ustaz. Ya. Jadi Nabi kalau contohnya lah ya, kalau kita ada satu bas, kita nak pergi ke Kuala Lumpur lah katakan daripada Terengganu Ustaz ya, ataupun kita daripada KL ke Terengganu. Kalau ada 140 orang kan dalam satu bas, 30% nak balik, dia kata Ustaz, tak jadilah Ustaz. Kan kita tak jadi, kita nak bayar bas apa sebagainya ni, 30%, maksudnya 12 orang kata saya nak duit saya balik, saya nak balik, saya tak naklah ikut ustaz ni kan. Pada waktu itu kalau ada orang yang buat perangai itu baru nak pergi ke Kuala Terengganu, belum lagi kita bercakap tentang berjuang di medan perang. Maka bila perkara ini menyakitkan ataupun bukan menyakitkan, dia mengecewakan tentera Islam sehinggakan kalah, Allah memujuk makanallah, Allah tidak akan biarkan orang beriman ala ma antum alaih, iaitu berlaku seperti mana yang berlaku sekarang, hatta hinggalah Allah membezakan di antara yang buruk daripada yang baik. Kalau kita katakan Ustaz ya, gini ada gelas ni, ada gelas dan ini ada beras Ustaz. Ini macam cerita musang berjanggut lah pula kan. Okey. Jadi bila kita tuang ni, kita tuang beras ni kan. Kan. Kemudian ada bunyi yang kuat. Bunyi yang kuat tu. Yang pelan itu ialah beras yang bagus kan. Yang kuat-kuat tu yang bunyi kelentang-kelentung ni, ini yang kena buang ni. Ya, nak kena buang pasal apa? Pasal kadang-kadang cakap lebih kan, cakap lebih tetapi tidak berkualiti ya, batu mengganggu ya, mengganggu hati ni. Jadi mana lagi ni? Nak buang lagi ni. Banyak ni Ustaz ya, kalau tunggu ni mengacau. Jadi Allah menyatakan sini Allah akan bezakan khabith ni macam nilah batu tadi tu. Ni nak menentukan siapa yang buang, okey. Ada lagi ni. Okey. Minat tayyib ya, daripada kebaikan. Dan wa makan Allah, dan Allah tak akan beritahu, nampakkan kita okey orang ini adalah yang ada batu kan di kalangan masyarakat kita sekarang zaman Nabi tu, ini ada batu dalam hati dia, ada masalah okey. Okey ini nampak ada satu lagi okey buang. Allah tidak akan nampakkan, tetapi walakin Allah pilih di kalangan para rasul dengan izin Allah SWT, tahu siapa yang munafik, siapa yang beriman. Jadi peranan kita zaman sekarang, kita tak ada rasul Ustaz ya. Jadi peranan kita apa? Peranan sahabat, fa aminu billahi wa rasulih.
ikut saja Allah, ikut saja pada Rasulullah, beriman, bertakwa, maka ganjarannya adalah ganjaran yang besar. Seperti mana kalau kita kerja, Ustaz ya, dia dapat gaji yang besar. Ini Allah bercakap tentang ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat bagi orang yang sentiasa dia bersama dengan orang-orang yang bawa batu maksudnya tadi dia terganggulah kan, tapi dia tetap juga okey, move on, dia beriman dan bertakwa, maka kesannya tuan-tuan kita akan dibantu, diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ayat 179 dan ayat 180 Allah mengingatkan jangan kamu ingat bahawa orang yang bakhil dengan apa yang Allah telah kurniakan itu adalah baik bagi mereka, ya. Jadi orang yang bakhil ni siapa? Salah satunya adalah orang-orang munafik pada waktu itu. Tak nak bayar zakat, tidak mahu berjuang. Itu yang dia 300 nak patah balik tu. Pasal nanti dia kata nanti isteri saya, ayam lembu saya, macam-macam lah alasannya. Allah cakap bal huwa syarrul lahum. Ini sebenarnya adalah teruk. Sayutawaquna ma bakhilu, ya. Apa yang berlaku kepada mereka, Allah cakap harta-harta mereka itu akan dikalungkan di leher mereka yaumul qiyamah, ya. Jadi ini balasan yang besar. Bercakap tentang dikalungkan ini mudah je Ustaz ya. Kalau kita katakan ada beras begini ataupun cawan beginilah kan, kita ambil tali, kita kalungkan je Ustaz. Kalungkan, tak boleh letak. Kita letak pakai saja kan. Lepas tu besok pun tak boleh letak sampai 3 tahun. Rasa-rasanya apa yang berlaku? Sudah sentuh terseksa Ustaz. Ini baru cawan yang ada begini kan. Di sini Allah cakap sayutawaqun, Allah akan kalungkan harta-harta yang ada pada mereka, yang mereka kedekut itu. Allah akan kalungkan pasal apa? Pasal mereka tidak mahu infak, mereka tidak mahu berjuang, mereka berkira-kira nak menambahkan lagi muqantarah itu harta mereka. Maka Allah kata sebenarnya harta mereka ini walillahi mirathus samawati wal ardh. Apa maksud di sini Allah menggunakan perkataan Allah, milik Allah warisan segala langit dan bumi. Kalau katakan orang itu ada telefon Ustaz ya, ada telefon, ada rumah, ada emas sebagainya, sebenarnya dia meninggal mati nanti dia akan diwarisi oleh anaknya. Anaknya nanti akan pas lagi kepada generasi seterusnya. Betul. Tapi setelah semua manusia habis, yang mewarisi semua benda ini adalah walillahi mirathus samawati wal ardh. Jadi buat apa kejar-kejar tak ikut pada cakap Allah, akhirnya benda ini semua pergi pada Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah amat tahu kepada apa yang kamu semua buat. Yang kita doalah Ustaz ya, agar kita ini kalau boleh mengambil pelajaran daripada ayat 180 ini, jangan kedekut ya dengan masa, dengan harta yang kita ada, sikit-sikit kita bagi, tetapi jangan kita kedekut. Mari sama-sama kita baca ayat 180 untuk kita pasakkan jangan kedekut, pasal pada akhirnya semua ini akan jadi harta waris dan kembali diwarisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sidang penonton yang dimuliakan, ayat 180 terakhir ini cukup besar maknanya supaya kita tak jadi syuh ataupun jadi orang yang bakhil. Kerana sangat-sangat berbahaya, bukan sekadar di hari akhirat confirm, tapi di dunia pun berbahaya kalau kita bersifat dengan sifat yang bakhil. Sebab itulah warisan ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, ujian kepada kita bagaimana kita mengendalikan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pinjaman kepada kita. 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
Surahul Azim. Alhamdulillah Ustaz ya. Itu adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama ingatkan diri kita tentang jangan berkira ataupun rasakan bahawa orang yang bakhil itu dia ada banyak kurniaan fadal daripada Allah Subhanahu Taala. Dia kaya, dia dapat banyak tapi dia tidak mahu memberi kepada orang lain untuk manfaat orang lain. Kita rasa bahawa beruntunglah dia dapat banyak, dia kaya, kereta bertingkat-tingkat ya. Kita rasakan bahawa ini adalah khairul lahum, sebenarnya khairul lahum, tapi sebenarnya Allah cakap ini semuanya adalah syar ya. Jadi maksudnya fadal yang Allah berikan, kurniaan yang Allah berikan kepada mana-mana manusia, Allah boleh bagi saja kepada siapa namanya Ahmeng ke Ahcong ke Mutusami ke Ahmad, Allah boleh bagi. Pasal Allah pernah bagi kepada seorang yang bernama Firaun fadal yang banyak kan. Kurniaannya iaitu kerajaan yang besar yang ada sungai misalnya, tetapi rupa-rupanya itu bukan tanda dia dimuliakan dan bukan tanda dia berada pada khair ya, bukan pada khair. Kalau khair maksudnya orang itu sentiasa, kalau kita tengok dalam surah Az-Zalzalah ustaznya, famay ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Kalau dia dengan segala apa yang ada itu walaupun kecil zarah, dia buat amal kebaikan yang itu dikira baik. Tetapi kalau dia bakhil, dia simpan, malah dia nak kau lebih banyak ustaz. Pasal bakhil ini bukan sekadar dia tak nak bagi, tapi kalau boleh dia nak ambil orang lain punya pada dia. Allah. Dan ini yang orang kufur buat. Pasal bila mereka tak puas hati dengan Nabi, pasal Nabi ni kacau, mereka ni nak pergi kaut segala-galanya. Ya, mereka dah bergaduh, tetapi mereka bersatu untuk menghancurkan Nabi dan para sahabat yang memperjuangkan keadilan. Inilah yang kita belajar daripada surah Ali Imran, surah Qa'iman bil Qist. Berdiri, berjuang atas keadilan. Apabila kita sudah mengucapkan syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, sebenarnya bila saya melihat pada muka surat ini tadi, ada satu dua perkataan yang dia nak baca tu pelik sikit pasal perkataannya tu mencabar kan. Satu pada ayat yang ke-179 tu ada wama kana Allahu liyut, ya kan, betul. Itu dia mencabar satu yang saya perasanlah. Dan satu lagi ialah pada bawah tadi tu yang sayutawaqu. Jadi Ustaz boleh kongsikan sikit. Kalau kita lihat dulu perkataan tu ada huruf ta. Huruf ta merupakan huruf yang tebal sifatnya, yang kita kata dalam bahasa percakapan kita tak ada kita guna huruf ta. Jadi bila tak ada tu, bila kita baca Quran kadang-kadang agak kekok sikit. Bertambah lagi ayat tu liyutliakum. Jarang kita jumpa perkataan dalam Quran sendiri nak jumpa perkataan liyutliakum. Saya tak check lah. Cuma saya rasa nak jumpa perkataan tu payah. Jarang jumpa liyutliakum. Jadi sudah pasti dia akan menyebabkan lidah kita agak sukar sedikit. Namun begitu perkataan liyutliakum kita kena sebut dia dengan jelas, liyutliakum. Jangan kita sebut liyutliakum. Ini kesalahan yang biasa berlaku. Disebut liyutliakum, ditukar ta dengan ta. Kita biasa sebut ta kan, senang kan. Kita keluarkan angin. Liyutliakum. Jadi dah tukar makna. Ta bila dia mati ada qalqalah. Liyutliakum. Dan juga ayat bakhir yang kita bincangkan sekarang ni 180 sayutawwaku. Ramai baca Ustaz sayutawwaku. Ditukarkan ta kepada ta. Payah sangat ambil ta, ambil ta. Tak boleh. Sayutawwaquna. Tak boleh sayutawwaku. Itu antara dua perkataan betul Ustaz sebut tadi. Jarang kita jumpa, maka kita kena sebut dengan hati-hatilah. Jadi kadang-kadang dia tersasul Ustaz kan, betul. Dia pasal ayat-ayat lain tu dia macam mudah ringan, tiba-tiba keluar huruf ta di situ ya, yang harapnya mungkin tuan-tuan perasan juga ketika kita nak membaca sebentar tadi. Tapi alhamdulillah dengan kita dicerahkan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi, kita harap bila dah sampai pada ayat yang ke-179 ayat 180 ini kita berjaga-jaga Ustaz ya. Qalqalah di situ. Dan qalqalah ni ada berapa huruf Ustaz? Ada 5. Qaf, ya. ta, ba, jim, dal. Okey, baik. Jadi ini panduan untuk sama-sama kita baca dengan baik. Dalam masa sama, mesej yang disampaikan bahawa jangan merasakan bahawa orang beriman ini akan dibiarkan terus tersiksa bercampur-campur yang kita cakap tadi tu. Akhirnya kita akan
tamyiz ya, akan dipisahkan daripada keburukan itu. Memang dalam surah Yasin pun Allah cakap tentang wamtazul yauma ayyuhal mujrimun kan. Allah akan tamyiz, akan pisahkan daripada orang-orang yang derhaka. Tapi di dunia ini kita kena bercampurlah ustaz ya. Jangan pula kita kata saya tak nak bercampurlah, perit bersama dengan masyarakat, jadi saya nak duduk rumah saja baca Quran saja, tak nak terlibat dengan surau, tak nak terlibat dengan masyarakat. Sebenarnya Nabi mendapat ajrun azim selepas mereka Nabi dan sahabat berjuang masuk bersama dengan orang-orang yang khabith. Khabith ini maksudnya yang ada perangai-perangai yang hodoh dalam kehidupan. Jadi membawa kita pada resolusi kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Bermula pada ayat 175, kita ingin sama-sama memastikan jangan mudah rasa takut dalam berjuang, kerana perasaan takut itu hadir daripada syaitan, sama ada syaitan itu di peringkat jin ataupun di peringkat manusia. Jadi teruskan membina keluarga, membina organisasi, dan sudah pastinya jika ada panggilan jihad seperti mana Uhud ini, kita ditanamkan dalam surah Ali Imran, jangan mudah rasa takut. Yang pertama. Yang kedua, jangan tangguhkan taubat, teruskan kita bertaubat kerana ia lambang kehinaan ya, kita nak merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat mengaku sajalah bahawa kita ini tersilap, tidak seperti orang munafik, mereka menukarkan iman dengan kufur, dan juga mereka merasakan bahawa kalau orang kafir pada ayat 178 tadi ustaz, mereka diberi peluang, diberi kemenangan, kejayaan, mereka kata bahawa ini kerana kami ini hebat, tapi Allah cakap sebenarnya liyazdadu ithma, ya, menambah dosa. Dan yang ketiganya, elakkan bakhil, kerana harta itu akan dikalungkan di leher pada akhirat nanti, dan itu sudah pastinya amat rugi. Kita habiskan masa mencari harta, tapi rupa-rupanya harta itu hanya untuk menyeksa kita, padahal sebenarnya Allah boleh bagi lebih banyak lagi ajrun azim bila kita sama-sama beriman dan bertakwa. Ustaz, kita baca doa bersama untuk Allah pimpin kita bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami mati melainkan dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam kesusahan ya Allah, melainkan kau berikan kemudahan kepada kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami lenyap dalam kejahilan ya Allah, melainkan kau berikan kepada kami ilmu yang benar di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah daripada kami kekufuran ya Allah. Jadikanlah kekufuran itu sebagai satu perkara yang paling kami benci dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keberanian kepada kami dalam perjuangan ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada tipu daya syaitan ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada godaan syaitan ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melawan syaitan dan hawa nafsu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat bakhil ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan yang melimpah ruah, dan kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk sentiasa kami menginfakkan harta-harta kami pada jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah harta-harta kami di dunia ini ya Allah sebagai satu perkara yang menguntungkan kami di hari akhirat kelak ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi sebagai satu permohonan betul-betul daripada kita bahawa sebenarnya kita kalau berjaya di atas muka bumi ini ustaznya, kita tidak menyatakan bahawa kerana kehebatan saya, tetapi kerana fadal dan juga kurniaan daripada Allah SWT. Tidak seperti mana dalam ayat 178 sebentar tadi, orang-orang yang kufur, dia merasakan dia diberikan peluang, numli, kami tangguhkan, dia mengambil itu untuk berbuat lebih banyak dosa, memusuhi kepada keimanan, kebenaran daripada Allah SWT. Inilah yang kita ingin hidupkan dalam diri keluarga kita, dan kita ingin sebarkan dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah, satu kempen yang kita terus ingin laksanakan agar kita sentiasa dapat menyumbang seperti mana yang kita belajar sebentar tadi, memberi sumbangan daripada fadal yang diberikan oleh Allah, tidak mahu jadi orang yang bakhil ya. Jadi tuan-tuan boleh sama-sama terus menyumbang dalam wakaf untuk ummah ini agar kita dapat belajar daripada perkara ini. Dan insya-Allah kita bertemu pada jam 5 petang nanti insya-Allah ya, dan 10 malam, dan juga pada jam 6 pagi ya, bersama-sama dengan
tuan-tuan sekalian, halaman 73 ini untuk kita sama-sama hidupkan semangat untuk berjuang, ya, dan kalaupun kalah, ya, seperti mana Uhud itu kalah, terus perjuangan. Kerana apa? Kerana itulah adab ataupun apa istilahnya Ustaznya, adat dan juga resam di atas dunia ini. Betul. Tapi yang pastinya Allah akan beri kekuatan, ya, jangan letih, walaupun memang letih Ustaz ni, bukan tak mengantuk, memang letih, ya, tetapi kita perlu kuatkan semangat. Kita bertemu lagi insya-Allah. Rancangan My Quran Time ini yang dibawakan khas oleh Mufas nak memastikan tuan-tuan terus bersemangat dengan suntikan iman daripada Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.